tolak. So selain daripada tugas cikgu sebagai guru sains komputer, cikgu juga adalah jurulatih utama sains komputer bagi negeri Perak. Dan juga sebagai pentaksir kawasan sains komputer bagi daerah Batang Padang. Jadi itulah antaranya. So adakah cikgu ni, berapa lama cikgu mengajar? Untuk subjek ni, sejak subjek ni diperkenalkan lah sejak 2017. Tapi pengalaman cikgu mengajar tu, cikgu bekerja bermula usia 21 tahun sebagai seorang guru. Dan sekarang berapa tahun dah cikgu kerja dan mengajar computer science ni ialah sejak umur cikgu 21 tu lah ya. Cuma subjek ini sejak 2017. Sebelum ni cikgu mengajar murid diploma sains komputer, dan kemudian cikgu masuk ke Kementerian Pelajaran dan sampai sekarang 2017 cikgu dah mula mengajar subjek ini. So subjek ni sebenarnya adalah subjek untuk makluman semua ya. Mungkin ada yang tak tahu, cikgu subjek ni subjek baru ke Malaysia perkenalkan? Tidak ya. Subjek ini sebenarnya adalah subjek yang daripada diploma sains komputer yang diturunkan dan diserap masukkan ke dalam SPM. Dan dia ada campur lah ya, bukan sains komputer saja, dia ada campur pengaturcaraan dengan pangkalan data. Jadi sebenarnya nak beritahu, kamu ni adalah orang-orang yang hebat ya. Kamu ni adalah orang-orang yang sangat hebat. Sebabnya kamu sebenarnya dah level diploma. Sebab kamu dah di level diploma, boleh duduk dan ikuti subjek ini dan dapat bangunkan sistem. Jadi itu adalah salah satu kriteria ciri-ciri orang diploma. Jadi kamu dah ada dah sebenarnya dan kamu adalah orang-orang yang hebat. Jadi itulah cikgu nak beritahu ya. Janganlah rasa macam apalah belajar ni, tak tahu ke apa kan. Bukan tak tahu ke apa. Benda ini adalah persediaan untuk kamu. Jadi siapa-siapa yang nak sambung dalam bidang yang sama adalah satu kelebihan yang sangat-sangat besar satu kelebihan. Malah anak murid cikgu yang dah habis SPM, kebanyakannya adalah menjadi pembantu kepada pensyarah-pensyarah sebab mempunyai ilmu yang lebih sikit daripada orang lain. Boleh buat part time pula ya, jadi tutor. Okey, tanpa buang masa, cikgu terus nak pergi kepada perkongsian cikgu hari ini. Cikgu panggil berkongsi lah ya, sebabnya cikgu kamu pun boleh nak mengajar semua kan. Cikgu hari ni nak berkongsi macam mana nak menjawab soalan-soalan yang sepatutnya lah. Okey. So nampak ke skrin cikgu? Nampak tak skrin cikgu? Nampak. Nampak. Kalau tak nampak tu, kamu kena besarkanlah skrin kamu kan. Kalau pakai telefon tu memanglah paparannya kecil. Jadi janganlah cikgu paparan kecil. Memanglah dah telefon kamu kecil. Jadi memanglah paparannya kecil. Kalau ni besarkan ya. Okey. So hari ini kita cikgu terus pergi kepada target sebab masa yang diberikan pada cikgu agak pendek. Jadi cikgu terus pergi cikgu tak ulas dah berapa persen semua tu. Tu cikgu kamulah yang ulas. Yang ini cikgu terus nak pergi kepada apa perlu buat untuk A+ SPM 2021. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu nak tanya dulu. Cikgu nak bagi tahu ya tajuk-tajuk yang perlu kamu ikuti. Okey, sebelum tu tolong bersedia semua kalau gunakan telefon, pasang satu lagi buka lagi satu tab dan cuba masuk dekat kod ini classpoint.app. Hari ini cikgu akan gunakan classpoint.app untuk kita berinteraksi bersama. Jangan cikgu short sendiri seorang-seorang kan. Kamu ada lebih kurang dalam 80 macam tu, lebih tolong share, tolong masuk dalam kelas cikgu hari ni supaya nanti kita boleh berinteraksi dengan mudah. Sebab kamu ramai, jadi cikgu nak dapatkan respon ramai. Jadi tolong masuk, cikgu bagi masa 1 minit, boleh masuk ramai-ramai. Tuliskan nama sebenar kamu. Tak payah nama panjang sangat, nama pendek dah lah kan. Kalau nama kamu Ibrahim tu tulislah Ibrahim, janganlah tulis dengan tulis bro pula kan. Memanglah cikgu tak kenal. Okey. Masuk je. Nampaknya cikgu pun ada yang masuk tu. So masuk beramai-ramai. Silakan cikgu bagi masa 1 minit dari sekarang ya.
Okay, masuk. Okay, dah 18, 19, 20. Okay, masuk. Bila masuk tu tak payah keluar ya. Kita akan bertukar-tukar skrin lah. Kalau kamu ada dua gadget, ada satu laptop, satu telefon pun bagus. Lebih bagus. Tapi kalau kamu ada telefon saja, buka skrin yang kedua. So siapa hari ni yang tak reti nak buka tab yang kedua tu, hari ni belajarlah ya. Cikgu difahamkan tak semua yang tahu rupanya telefon dia ada boleh buka 2 tab. Tahun 2021 ni adik, oi ya Allah. Sepatutnya tahulah ya buka skrin tu. Okey. 42. Ni orang-orang hebat semua ni. Jom kita join dulu. Join dulu supaya nanti senang bila kita nak berinteraksi nanti. 17459 classpoint.app. Teruskan bawah 47. Participant tadi macam ramai kan. Jadi cuba masuk. Hari ni baru nak belajar buka skrin kedua cikgu, tak apa. Tak ada terlambat. Buka tab yang kedua. Dia boleh ubah-ubah chatting saya kita punya meet ni tak perlu nak padam. Memang awak akan dengar suara saya sambil melihat skrin. Awak dengar suara saya dan sambil melihat skrin. Okey, teruskan 55. Kalau boleh dapatlah partisipan berapa ya cikgu? Cikgu Hanani, saya tak nampak. 148 tolak kita berdua, tolak tolak berapa orang cikgu lagi kan? Dalam 100 kan? Okey. Okay. Kalau boleh dapat 100 partisipan kan? Join. Jangan tak join sebab mungkin awak cakap, alah cikgu saya tak study lah cikgu. Nanti cikgu tanya pun saya tak reti nak jawab. Silap tu. Kamu yang tak study lah yang sepatutnya join supaya kita akan sama-sama belajar bagaimana menjawab dan bagaimana jawapan yang boleh diterima dengan tak boleh diterima. Jadi penting. Sebab itulah saya kata masuk je dan tolong jawab. Okay. Sebenarnya hari ini juga adalah hari membina keyakinan bagaimana nak menjawab ya. Sebab kadang-kadang kamu tu ada knowledge cuma kamu tak ada confident. Tak ada keyakinan tu. Okay. Jadi cikgu mulakan lama cikgu letak A+ SPM sebab cikgu doakan siapa yang sedang mengikuti kelas cikgu hari ini, perkongsian cikgu hari ini, semoga dapat A+. Semoga dapat A+ insya-Allah. Tapi nak dapat A+ tu bukannya boleh tengok je semata-mata cikgu punya ni ataupun beberapa orang cikgu lain. Kamu kena juga ada usaha. Jadi sebelum tu kita pergi dulu kepada apakah tajuk yang perlu kamu kuasai sebelum kamu masuk Dewan Peperiksaan. Okey, di Paya Rumput bila trial Cikgu Hana ni? Ada tarikh belum dapat yang confirm tapi dalam bulan 11 lah. Bulan 11 sama jugalah macam di Perak. So ini adalah tajuk-tajuk yang perlu kamu kuasai. Cikgu sengaja je ambil page yang daripada buku teks. Supaya apa? Cikgu nak sampaikan. Buku teks kamu itu adalah satu medium yang sangat penting. Adalah orang kata apa? Mesti jadi sebahagian bahan rujukan kamu. Tak boleh sekadar nota sahaja. Buku teks penting ya. Sebab apa? Sebab kamu kena ada sedikit hafalan untuk beberapa rajah yang perlu saya utarakan nanti. Okey, pengatur caraan, pengkalan data, interaksi komputer. Jadi siapa yang belum study tu, cikgu tahu ada dekat sini yang belum lagi buka untuk study sebab sibuk study MBI semua. Jadi inilah tajuk yang kamu kena kuasai. Tajuk besar dia ada 3 pengatur caraan, pengkalan data, interaksi komputer pada tingkatan 4. Dan anak-anak dia tu, banyak juga anak-anak dia tu. Dan ini adalah tajuk untuk tingkatan 5, perkomputeran, pengkalan data lanjutan dan pengatur caraan web. Banyak juga kan anak-anak dia tu. Jadi tapi hari ni cikgu tak nak fokus banyak-banyak. Cikgu nak hanya fokus kepada pengatur caraan sahaja. Jadi hari ni cikgu nak bertanya mengenai perasaan hadirin hadirat semua, mengenai perasaan anda untuk kelas hari ini untuk perkongsian hari ini, apakah perasaan masing-masing. Jadi cikgu bagikan 1 atau 2 patah perkataan, tuliskan di situ supaya cikgu dapat melihat
apakah reaksi kamu hari ni? Apakah harapan sikit kan? Satu perkataan atau dua perkataan. Tolong sharekan. Cikgu nak tengok ya, berdebar-debar. Oh no, I don't know. IDK tu I don't know ya, I don't know. I don't know tu adalah kategori orang tak study lagi kan? Tak apa. Lepas ni besya-besya je. Besya-besya je. Okey, tak apa. Maklumlah dah banyak sangat study ya, jadi semua besya-besya je. Okay, teruja, risau, okay, curious, excited, shocking, alhamdulillah, seronok, risau. SK ni banyak subtopik, yes, of course. Sebab itulah cikgu awak buat teknik menjawab. Ya? Kalau tidak, dia tak buat. Dia tak usaha pun buat ni. Sebab dia tahu anak murid dia macam mana. Dia nak membantu anda. Takut sikit, risau, confused, shocking. Okey, untuk anak-anak di luar sana kena letakkan dalam hati itu, ini adalah subjek sains komputer iaitu subjek elektif yang kamu kena kuasai. Ya, bila sebut elektif ni ialah kamu pilih. Ya, subjek yang kamu pilih. Bila kamu pilih dia bukan wajib bila dia bukan wajib sepatutnya kena score. Sebab itulah cikgu letak kat situ A+. Kamu kena letak dalam kepala kamu tu A+. Cikgu kalau tak dapat, jangan cakap dulu tak dapat. Letak target dan usaha untuk level-level A+. Tak dapat tu cerita lain. Yang penting target tu. Target dan usaha. Okey, seronok, risau, berasa happy. Okey. Bolehlah. Yang bolehlah ni kena tukar sikit ya. Awak mesti ada satu target. Kalau awak risau, awak cakap risau. Ni bolehlah ni macam atas pagar. Bila atas pagar tu yang agak bahaya sebenarnya berbanding dengan orang yang jawab risau. Sebab bila dia jawab risau, dia tahu apakah tindakan dia. Tapi kalau yang bolehlah tu, dia lepas ni kena decide apakah kategori anda. Okey, tak apa. Alah, itu hanya soalan saja kan. Ikut suka hatilah nak jawab apa kan. Okey. So, itu pergi hari ini. So hari ini saya dah tanya dah perasaan awak. Saya harap yang bolehlah, yang I don't know, yang macam tu cuba tanamkan sikit. Hari ini mesti dapat satu perkara sekurang-kurangnya. Okay? Bukannya buka laman ini, buka Meet ini dan baring di sebelah. Memang tak dapat apa. Sepatutnya duduk depan PC ataupun depan telefon awak tu, pegang buku. Catatkan apakah yang akan diajar atau dikongsi hari ini. Ya? Itu cara orang belajar. Itu juga cara bagaimana nak dapatkan apakah ilmu dalam teknik menjawab. Ya? So hari ni cikgu nak cover satu saja iaitu tajuk pengaturcaraan dalam tingkatan 4 yang menggunakan bahasa pengaturcaraan Java. Cikgu mula-mula fikir nak masuk yang pengaturcaraan web semua, tapi cikgu dapat ada soal selidik bahawa murid-murid masih lagi belum dalam tempoh study, baru nak start. Jadi cikgu mulakan dengan yang tingkatan 4. So soalan yang pertama, ini soalan yang pertama yang cikgu akan pick up nama kejap lagi. So mengapakah perlunya strategi dalam penyelesaian masalah? Okey, dalam tajuk pertama pengaturcaraan 1.1 ialah strategi penyelesaian masalah. Dalam strategi penyelesaian masalah, dia ada beberapa strategi lah. Beberapa strategi dan kepentingan dia dan juga melibatkan sedikit pemikiran komputasional. So, walaupun nama pengaturcaraan, dia juga tanya tentang teori. Jadi, soalan cikgu, mengapakah perlunya strategi dalam penyelesaian masalah? Memang cikgu. Cikgu nak pick up nama lah sikit kamu ada lebih kurang 91 orang. Siapakah yang terpilih? Cikgu pun tak tahu ni. Cikgu nak pakai pick up je. Kamu bila cikgu pick up, kamu on mic dan bagi tahu kat cikgu apakah strategi penyelesaian masalah yang kamu rasa kamu nak jawab lah kan. Sebab dia tanya, apakah strategi? Apa soalan dia tadi? Mengapakah perlunya strategi dalam penyelesaian masalah? Siapa cikgu nak letak ya? Okey, tak apa, cikgu pick up kejap. Jian Ho.
Siapa Jen Ho? Dari sekolah mana? Boleh on mic dan bagi tahu satu strategi penyelesaian masalah yang awak rasa lah. Awak cakap je. Jen Ho. Ada Jen Ho di kat ni? Meet? Tak bersuara. Jen Ho? Ada? Udah, diam. Okey. Tak apa, ini sebenarnya cikgu saja je nak sentapkan kamu sikit kan? Sebabnya kalau tak panggil nanti kamu tak tahu apa benda ni penyelesaian masalah. Cikgu saya tak study lagi lah. Terus tak nak jawab kan? Okey. Sebenarnya kamu boleh rujuk jawapannya dalam buku teks kamu. Ini sebenarnya cikgu saja je trik supaya nak tahu kamu ni tengok ke tidak buku teks. Buku teks kamu muka surat 3. Okey? Dan dia ada rajah. So, nasihat pertama cikgu ialah kamu kena study buku teks tu daripada kulit ke kulit dan terutamanya yang melibatkan rajah. Rajah-rajah tu tolong orang kata apa? Scan sikit masuk kepala. Scan sikit masuk kepala, masuk hati supaya nanti biasa. Bukanlah bermaksud gambar dalam buku teks tu mesti keluar. Tidak. Dia bukan keluar secara langsung. Tetapi mungkin dia akan keluar secara sipi-sipi sama-sama kan. Jadi ini adalah antara mengapakah perlunya strategi penyelesaian masalah. Yang pertama, meningkatkan kemahiran berfikir, membantu pengembangan sesuatu konsep, mewujudkan komunikasi dua hala, menggalakkan pembelajaran kendiri dan bla 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 bla. Ada penerangan dia dan penerangan itu kamu kena baca buku teks tu sikit. Ini teori yang kamu boleh. Buku teks tu ada yang kamu boleh ambil, ada yang kamu kena ignore lah. Bergantung kepada dia punya aspek dia. Jadi sekarang ni gambar yang keperluan strategi ni sangat sesuai lah. Jadi tolong hafal sikit ya. Tolong hafal sikit. Buat nota, kamu kan dah biasa buat nota kan? Buat nota, tak perlu nak buat nota tulis esei kat dalam tu ya. Tulis ambil gambar rajah-rajah yang penting sahaja. Macam ni contohnya, ambil, snap, letakkan. Okey, ini antaranya mengapakah perlunya strategi dalam penyelesaian masalah. So, ini soalan seterusnya. Dalam masa 1 minit, dalam masa 1 minit, pemikiran komputasional masih lagi dalam tajuk strategi penyelesaian masalah. Strategi penyelesaian masalah iaitu pemikiran komputasional membolehkan kita merancang perkara yang hendak dilaksanakan oleh komputer dengan tepat manakala mengikut arahan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah seperti masalah seperti yang dirancang dengan menggunakan program komputer ialah ada satu ruang kosong kat situ. Jadi boleh bagikan jawapan masing-masing. Apakah jawapan yang awak rasakan sesuai untuk diletakkan di situ? Tolong ya, cikgu bagi masa tambahan sikit. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit lebih kurang. Okey, pemikiran komputasional membolehkan kita merancang perkara yang hendak dilaksanakan oleh komputer dengan tepat. Manakala mengikut arahan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah seperti okey, ayat ni pun lintang pukang sikit yang dirancang dengan menggunakan program komputer ialah apa dia yang sesuai. Jawab je. Yang lain participate, diam. Dia tak sampai matlamat kalau tidak berinteraksi dengan saya. Okey. So, teruskan. Jawapan kamu tak ada betul, tak ada salah, tak ada nak kalau salah tu mati ke, kena tikam ke tidak ya. Kamu boleh je jawab apa saja. Jangan mengarut sangat, udah. Okey. Yang hampir dengan dia, cuba jawab. Okey. 21, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Okey, terima kasih. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang menjawab. So majoriti menjawab, cikgu tengok di sini ialah apa dia jawab kat sini? Dia jawab algoritma, pengetucaraan, algoritma, meningkatkan kemahiran berfikir, algoritma, tak tahu, okey. Jawab kat sini boleh lah ya, tak tahu nanti dalam PSC jangan jawab macam ni tau, okey. Algoritma, logarithm. Ini ada ambil max ya, okey. So, terima kasih atas jawapan tu. Okey, jawapan yang paling tepat ialah algoritma. So sebenarnya apa soalan ni nak? Soalan ni nak sebenarnya satu terma. Satu terma bagi bahan rangsangan yang diberi. Iaitu pemikiran komputasional membolehkan kita merancang perkara yang hendak dilaksanakan. Mengikut arahan demi langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah seperti yang dirancang dengan menggunakan program komputer ialah jawapan dia algoritma ya. Ni jawapan dia ialah algoritma. So penting juga awak tengok buku teks nanti, gariskan dan cuba ambilkan terma-terma yang lazim digunakan untuk awak hafalkan sedikit maksud dia macam algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan. Jadi tolong tengokkan balik dia punya kata-kata kunci. Pemikiran komputasional yang ada untuk form 5 ada berapa? Ada 4. Leraian, apa dia? Leraian, pengecaman corak, peniskalaan, abstraction, dan juga algoritma. Ada lagi ya sebenarnya dia ada, sebenarnya pemikiran komputasional ni banyak jenis. Masa awak tingkatan 1, 2, 3 dulu awak ada belajar apa? Peniskalaan, apa lagi satu ya? Generalization. Itu pun boleh masuk ya. Itu pun boleh masuk. Logik juga boleh. Penilaian iaitu evaluation pun boleh. Tapi yang dalam buku teks kamu ada 4 ini. Ada 4 ini. So jadi sebab itulah penting awak tahu kata kunci. Jadi tolong ambil kata-kata kunci bagi leraian. Tengok contoh-contoh dalam buku teks tu. Kena buat bacaan lah sikit. Siapa yang tak pernah baca buku teks tu, bacalah sikit ya. At least sekali baca. Sekali imbas supaya awak nampak dia punya pattern tu. Supaya awak jelas. Oh kalau nampak ni dah tahu dah apa dia. Jangan langsung tak baca. Okey, ini untuk rajah yang perlu juga diambil tindakan. Iaitu, ingat saya sebut balik, tolong tengok rajah-rajah dalam buku teks. Ya, tengok balik rajah-rajah dalam buku teks. Dan cuba scan ataupun buatlah macam mana cara pun supaya lekat dalam hati tu. Ya, kumpul, yang ini adalah proses penyelesaian masalah. Dan bila melibatkan rajah, dan juga ada terma dalam rajah tersebut. Jadi yang utama dia ialah terma dalam rajah tersebut. Contohnya macam ini, kumpulkan dan analisis data. So bila katalah ada soalan, saya tak cakap soalan ni akan keluar ya. Saya katalah soalan tu keluar. Dan dia suruh isi, katalah dia kosongkan nombor 3 dengan 6. Dan dia suruh isi, apakah nombor 3 dengan 6? Jadi dia akan kira yang ayat di dalam dia. Jana idea. Jadi kalau awak tulis selain daripada jana idea, maksudnya awak tulis apa? Bina idea. Dia jadi salah juga ya. Jadi dia kena betul-betul, terma dia kena betul-betul tepat. Jadi bukan senang nak dapat A+ kan? Macam itulah. Jadi nak bagi cabaran sikit ya. Iaitu kamu kena tengok balik kata ni lah. Kamu buatlah apa-apa yang kamu boleh hafal. Ya. Kamu kan lebih hebat bab-bab ni. Cikgu memang jenis kaki tak suka idiom-idiom ni ya. Sebab tu cikgu tak boleh nak sharingkan kamu minah lompat apa semua cikgu tak reti. Daripada dulu lagi cikgu memang hafal betul-betul sebiji macam tu kalau cikgu nak hafal. Tapi kebanyakan cikgu tak hafal, cikgu tahu je konsep tu ya. Jadi yang ini kamu kena sikit lah. Inilah cabaran jadi student kan. Cikgu minta maaf lah ya. Jadi sebenarnya student ialah kena banyak menghafal sikit. Yang ini hafal, tapi kalau cara paling baik kamu kena faham. Tapi eloknya
bila rajah ni kamu kena gunakan terma yang sama seperti dalam rajah buku teks. Terma dia, terma. Kumpul dan analisis data. Kalau awak kata buat ayat selain daripada kumpul dan analisis data, jadi dia salah lah, itu saja. So saya nak ingatkan yang itu. So ini ada game sikit. Boleh tak nak selesaikan masalah ini? Awak gunakan 4 garisan. Sambil-sambil tu kita rehat sikit. 4 garisan, gunakan 4 kali je, jangan angkat pen. Sambungkan semua titik-titik ni. Cuba sambungkan semua titik-titik ini tanpa mengangkat pen. Dan 4 garisan sahaja. 4 garis sahaja. Tak boleh lebih tak boleh lebih. 4 garis sahaja. Macam mana awak nak sambungkan semua titik-titik ini? Menggunakan 4 garisan, pen tak aci angkat. Tak aci angkat kalau angkat tak aci, tak kira tak ni. Cuba buat. Boleh tak? Boleh tak? Cikgu nak tengok. Cikgu tambah masa sikit. Tak perlu lama ya. Boleh ke nak buatnya? Cikgu boleh tak tanya soalan? Alright, silakan. Okay, cikgu, sekarang ni kita lihat slide sebelum ni yang jana idea yang and then ada bracket tu kan, hapus halangan. Perlu tak kita tuliskan hapus halangan juga? Okey, hapus halangan tu sebab dia duduk bracket kan? Sebab dia duduk bracket tu maksudnya dia tak wajib lah. Yang paling penting jana idea. Jana idea. Cuma hapus halangan tu yang dalam bracket tu kalau awak boleh hafal better lah. Tapi kalau awak tak letak dia tak ada masalah Dia tak ada masalah. Dia jana idea tu yang paling penting. Kalau nak hafal lah jana idea. Tapi sebenarnya benda ini yang awak buat ni, proses penyelesaian masalah ini, bila awak buat, cuba awak bayangkan awak terima satu masalah. Cuba awak terima satu masalah. Okey, katalah masalah dia ialah apa masalah awak sekarang ni? Katalah kita nak menambah 2 nombor. Kan? Bila kita nak menambah 2 nombor, apa kita buat? Pertama, kita kena tahu dululah kan maklumat-maklumat tentang nak tambah 2 nombor tadi. Itu masuk dalam kumpul dan analisis data. Lepas tu kita tentukanlah masalah dia iaitu kita nak menambah 2 nombor. Kemudian macam mana kita nak tambah 2 nombor. Jadi itu kita dah jana idea kan. Kita jana idea. Iaitu kita kena tahu nombor 1, kena tahu nombor 2 dan seterusnya. Itu antara contoh-contoh macam mana awak nak hafal. Jadi maksudnya awak gunakan satu masalah, daripada satu masalah tu awak buat cerita. Jadi bila awak buat cerita, jadi automatik awak boleh hafal ke 88 tindakan ini. Ambil satu cara nak menghafal lah cara nak mengingat So boleh So ini antara jawapan-jawapan dia. Kenapa cikgu bagi soalan ini macam soalan ni game? Tidak ini bukan soalan periksa, tapi sebenarnya ini juga salah satu teknik untuk menghafal 8 perkara yang cikgu sebut tadi. Iaitu yang pertama, cikgu suruh kamu selesaikan kumpul dan analisis data, maksudnya kamu kena tahu dululah cerita tentang titik-titik 9 ini kan. Dan kemudian kamu tentukan masalah dia cikgu dah bagi tahu tadi, iaitu kamu kena gabungkan 4 titik ini, semua titik ini menggunakan 4 garisan sahaja. Okey, 4 garisan sahaja. Dan jana idea, so kamu dah boleh buat strategi macam mana nak jana idea. Masa inilah strategi penyelesaian masalah tu kan. So kamu boleh buat macam-macam gaya lah jana idea. Bila sebut jana idea maksudnya banyak idea yang muncul Dan kemudian jana penyelesaian. So masa jana penyelesaian nanti kamu akan nampak apakah yang boleh, apa yang tak boleh. Dan daripada situ kamu akan tentukan tindakan. Apakah tindakan nak buat. Apakah tindakan nak buat dan laksanakan penyelesaian. Dan seterusnya buat penilaian adakah dia sesuai ke tidak. Dan buat penambahbaikan jika perlu penambahbaikan. Kebiasaannya bila kita buat sesuatu sistem, penambahbaikan tu memang perlu ada. Contohnya macam ini dia buat penyelesaian dia. So sebenarnya apa dia punya ralat dia? Ralat dia ialah saya cakap 4 garis ni dah 5
So kamu kena 1, 2, 3, 4, 5 ni 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Kebanyakan 5 garis. Cikgu nak 4 garis saja ya. Jadi itulah penambahbaikan. Jadi kamu kena ubah. Dia adalah satu macam cycle. Ulang balik sehingga dapat penyelesaian yang terbaik. Yang terbaik dan paling tepat. Okey. Ada soalan lagi tak? Terima kasih yang bertanya tadi. Cuba buat cerita. Kalau buat cerita tu senang sikit nak hafal. Kalau kamu kalau nombor 1 kumpul analisis dan nombor 2 macam ni, nanti sepak tunggul ke ataupun terlanggar bahu orang dah lupa. Jadi kalau kamu buat cerita, jadi kamu senang nak ingat. Senang nak ingat. Okey, habis episod itu. Kemudian ciri-ciri algoritma. Ini pun penting juga ciri-ciri algoritma. Kenapakah dalam pengaturcaraan algoritma ini penting? Okey. Untuk nak bina satu-satu pengaturcaraan, algoritma ni adalah menjadi satu kewajipan. Kewajipan yang awak perlu tahu. Dan untuk nak membina algoritma, adakah semua kriteria kita kena masuk? Tidak ya. Jawapannya iaitu pertama awak kena ambil yang penting sahaja. Di sini berlakunya peniskalaan ya, iaitu ambil yang penting sahaja. Yang tak penting yang tu tepi-tepikan. Okey. Butiran dia mesti jelas, boleh dilaksanakan. Itu maksudnya boleh dilaksanakan, inilah peniskalaan ya, iaitu kita ambil yang penting sahaja dan mempunyai batasan. Sebab tu kalau dalam awak punya awak ingat lagi masa awak buat fasa 1 masa tingkatan 4, tentukan penyelesaian masalah kan, penyelesaian masalah, buat objektif. Penyelesaian masalah, buat objektif, lepas tu apa lagi? Tentukan skop, tentukan skop, sasaran. Dan itu adalah batasan-batasan bagi sebuah sistem. Jadi itulah pentingnya algoritma. Itulah sebahagian daripada yang kamu kena tahu. Ada kaitan juga dengan awak punya fasa 1 tu. Okey. Ini rajah yang ada dalam buku teks ya. Saya bukan buat-buat Jadi pentinglah kamu ambil tahu sikit buku rajah tu. Okey. Ini soalan seterusnya. Cikgu bagi masa 3 minit, tolong isikan apakah A, apakah B Isi tempat kosong bagi penyataan. Ini adalah perkara paling penting jika awak nak belajar pengaturcaraan, iaitu pemboleh ubah. Antara ciri-ciri pemboleh ubah setempat, cikgu terus pergi pemboleh ubah setempat adalah dilakukan di dalam fungsi dan tidak boleh diakses fungsi. So apakah A, apakah B? Pemboleh ubah. Ini bawah tajuk pemboleh ubah tajuk ni dah ke dalam sikit. So isikan tempat kosong bagi penyataan berikut. Tolong isikan. Antara ciri-ciri pemboleh ubah setempat adalah dilakukan di dalam fungsi dan tidak boleh diakses fungsi. Apakah A, apakah B? Okey, sambil-sambil berfikir apakah jawapan dia, cikgu nak maklumkan ya. Soalan kamu untuk bahagian A, ini bahagian A biasanya ditanya, markah dia ialah 1 ke 4 markah. Ya. Dia tak akan lebih bahagian A. Saya tak cerita bahagian B, saya cerita bahagian A. A 1 markah atau 2 markah atau 3 markah atau 4 markah. Soalan dia hanyalah struktur pendek, mungkin struktur pendek ataupun mengisi tempat kosong. Dia tidak ada soalan meneka, tidak ada soalan multiple objektif, semua tidak ada. Soalan dia mesti macam ni lah, antara begini dengan soalan-soalan yang seterusnya cikgu akan tanya nanti. Jadi nyatakan apakah A, apakah B. Baru 2 orang jawab. Cikgu tak study lagi pemboleh ubah setempat. Tengok baliklah dalam buku teks kamu tu. Apakah pemboleh ubah setempat dan pemboleh ubah yang tidak boleh diakses tu. Cikgu nak sentap je kamu sebab saya tahu ada yang belum study. Jadi cikgu nak bagi tahu inilah tajuk-tajuk yang perlu kamu study. Nampak macam tak penting tapi inilah kadang-kadang soalan yang ditanya. Dia soalan-soalan di luar jangkaan Okey. Satu lagi pemboleh ubah setempat ni dia mungkin bagi atur cara dia suruh kamu kenal pasti di manakah tempatnya. Tapi yang ini cikgu nak tanya teori aja. So baru 13 orang, ada 89 orang baru 13 orang jawab. Apa nak tulis kat situ? Tak tahu nak tulis, cikgu nak tulis apa pun tak tahu. Tulislah yang sepatutnya, jangan tulis tak tahu dah.
Antara ciri-ciri pembeli ubah setempat adalah yang sesuai, perkataan yang sesuai yang letak kat situ. Dilakukan di dalam fungsi. Apa yang dibuat di dalam fungsi tu? Apa yang dibuat dalam fungsi tu? Dan tidak boleh diakses fungsi. Apa pula yang berlaku yang tak boleh akses tu? Okey, masih ada lebih kurang 10 saat lagi. Baru 17 orang yang menjawab. Teruskan, tak ada masalah. Kamu boleh tanya soalan terus ya. Boleh interrupt terus. Okey, terima kasih. So, kod atau cara dapat di luar. Okey, pengaturcaraan di luar. Pengistirahan di luar. Pengistiharaan di luar. Hanya di luar. Okey, pengistirahan. Okey, isi luar. Pembeli ubah di luar. Okey, apa lagi? Arahan di luar. Okey, di luar. Yang ni tak tahu. Okey. So, apakah jawapan yang sesuai? Mari kita tengok. Antara ciri-ciri pembeli ubah setempat adalah ada yang jawab pengisytiharan dilakukan di dalam fungsi adalah pengisytiharan dilakukan di dalam fungsi dan tidak boleh diakses di luar fungsi. Pengisytiharannya dilakukan di dalam fungsi. Kalau pembeli ubah setempat dilakukan di dalam fungsi dan tidak boleh diakses di luar fungsi. So apa tu fungsi? Masih ni last study ya. Terus tadi bila kita tanya pasal pembeli ubah setempat, kita kena tahu jugalah situasi tentang apa? Tentang fungsi dan prosedur. Sebenarnya dia 2, 3, 4 dalam satu ya. Daripada satu soalan ni kamu boleh study iaitu pertama apakah itu fungsi, apakah itu prosedur ya. Dan kamu kena tahu jugalah apa maksud pengisytiharan dan kamu kena faham juga apakah ciri-ciri fungsi, apakah ciri-ciri prosedur. So soalan cikgu yang seterusnya, ini soalan tiba-tiba datang. Siapa sudi nak jawab? Bagi satu ciri-ciri fungsi. Siapa nak jawab? Kalau tak nak jawab, saya nak panggil nama ni. Volunteer dulu. Boleh buka mic. Apakah salah satu ciri fungsi? Apa fungsi prosedur ni? Tak siapa nak respon? Cikgu. Yap. Saya nak cuba boleh? Boleh, tak ada masalah. Saya suka belajar macam ni. Teruskan. Okey, fungsi perlu menerima nilai input iaitu argument, manakala prosedur tidak semestinya menerima nilai input iaitu argument. Okey. Ada lagi? Cikgu tanya saya ke? Yelah, ada lagi tak? Selain daripada awak bagi tadi, awak bagi satu je. Okey, untuk fungsi ia memulangkan satu atau beberapa nilai, manakala prosedur tu tidak memulangkan sebarang nilai kecuali nilai lalai iaitu none. Okey. Ada lagi? Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Baguslah ya. Tapi yang pertama tu saya tak tahulah daripada perspektif saya, tapi daripada saya yang pertama tu bagi saya kurang tepat lah kurang tepat sebab fungsi dengan prosedur sebenarnya dua-dua boleh terima argument, boleh dua-dua juga boleh tak ada argument. Dia bergantung kepada arahan. Dia bergantung arahan. Tapi yang kedua tadi adalah satu yang menjadi kata kunci bagi fungsi dan prosedur. Walaupun pada hakikatnya pengaturcaraan zaman sekarang prosedur ni dah tak ada sebenarnya, tapi kita ambil konsep asal iaitu fungsi ini yang kedua tadi boleh memulangkan nilai dan prosedur tidak boleh memulangkan nilai. Jadi cuba cari tadi kawan awak ada bagi satu contoh yang bagus,
baik. Tapi cuba cari lebih kurang 2 atau 3 lagi ciri-ciri fungsi dan prosedur. Jangan hanya bergantung kepada satu ciri saja sebab markah mungkin 2, mungkin 4, kita tak tahu kan. Jadi cuba cari lagi sekurang-kurangnya apakah fungsi 3 ciri-ciri fungsi dan 3 ciri-ciri prosedur. Kalau ada dalam buku teks, cikgu boleh hafal tak? Boleh ya. Kalau katalah yang saya tak bersetuju tadi, tapi ada dalam buku teks, kamu boleh guna ya. Itu silap buku teks lah. Tapi cikgu nak bagi tahu daripada awal ni bahawa fungsi dengan prosedur dia tak semestinya terima argument tu, dia boleh ada, dia boleh tak ada. Bergantung kepada kita mengkod dia. Sebab kalau menggunakan fungsi fungsi yang dah ada, okay, built-in fungsi, memang tak perlu argument pun, tapi dia fungsi ya. Okay. So, soalan seterusnya, lengkapkan A, B dan C dengan menggunakan operator yang sesuai. Boleh jawab cikgu bagi masa berminit. Lengkapkan A, B dan C dengan menggunakan operator yang sesuai. Apa pula operatornya? So ini adalah code segment bagi sebuah atur cara. Cikgu saya tak faham pun cikgu tulisnya apa. Itulah sebabnya hari ini kita belajar, kita berkongsi. Jadi kamu kena fahamlah apa ini adalah satu struktur atau code segment bagi sebuah atur cara yang melibatkan pengulangan. Cuma cikgu nak kamu lengkapkan apakah yang perlu diisi di kawasan A, B dengan C. Apa nak isi ya? Cikgu bagi panduan ya. Cikgu jawabkanlah untuk A tu. A nak isi apa? A cikgu isikan integer I sama dengan 0. Cikgu isi macam tu. Kamu isikan B tu. B dengan C. Apa nak tulis kat B? Apa nak tulis kat B? B dengan C. Cikgu dah bantu dah tu. A tu, integer I sama dengan 0. So B, C. Kamu kena draw kat situ kan. Tulis lah B tu apa nak isi. Tulis besar-besar pun tak ada masalah Tahu jari kamu besar tu. Tulis je. Baru 4 orang jawab. Tak tahu nak tulis apa. Baru 5 orang. Masa lebih kurang dalam 46 saat lagi. Enam. Okey. Ada yang jawab. Bagus Tak apalah walaupun berapa 6 orang. Cik tengok jawapan yang pertama ni. Dia jawab, cikgu tak nampak apa dia jawab. Okey, lepas tu I++ lengkap dengan operator yang sesuai. Dia kata gunakan operator yang sesuai. Okey. Tak apa. I lebih kecil 5, I++. Okey, tak apa. Kita tengok yang sesuai. Yang saya nak tengok awak guna tu operator tu mana sesuai. Integer I sama dengan 0, I lebih kecil dengan 10, I tambah 1, okey. I 0, okey, boleh.
integer I. Okay. Float double. Okay. Ni terkeluar. Okay. Integer. Okay. Break. Okay. Yang logik yang logik. Saya tak cakap kena berapa. Cuma sebab soalan ni pun tak complete. Cuma dia nak tengok penggunaan operator tu di mana. Okay. So untuk soalan ini, perkara pertama yang perlu awak tahu ialah apakah itu operator dalam atur cara. So operator dalam atur cara, dia ada berapa operator? Dia ada operator matematik arithmetic, dia ada operator arithmetic, dia ada operator arithmetic, dia ada operator hubungan dan dia ada operator logical. Dalam pengaturcaraan, operator ni sama je semua. Majoritinya lah. Sama je. Okay, kalau arithmetic dia ada apa? Dia tambah, tolak, bahagi, darab, kurungan. Ya, iaitu. Lepas tu kuasa satu lagi. Kuasa. Kuasa dia guna macam mana simbol. Okay, kalau hubungan dia ada equal, arithmetic. Lepas tu dia ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan dia ada operator bukan not. Tidak sama dengan. Logical pula dia ada and saya tak reti nak lukis simbol and dia. Lebih kurang macam tu, lebih kurang. And, or dan juga not. Logical. Jadi kamu kena tahulah simbol apa nak guna untuk A, B dengan C yang sesuai. Okey. Lagi satu aritmetik ialah simbol umpukan. Ni kita panggil simbol umpukan. Okey, bagi situasi dalam looping ni, dalam while ini, perkara pertama sebelum awak nak, dia dah bagi hint sebenarnya ni tahu. Apa hint dia? Hint dia ialah I. Dia akan cetak I. Ni nampak ni I. So bila ada I, maksudnya dia akan menggunakan I. So sebelum nak gunakan I, sorry. Okay, sebelum kita nak gunakan I, kita kena, sekejap ya. Cikgu kena matikan dulu. Okay. Sebelum kita nak gunakan I, kita kena kita kena istiharkan dulu sebelum kita nak gunakan I ni. Ni I. Ya, kita nak gunakan I, kita kena istihar dulu. So apa maksud istihar? Istihar ialah orang kata apa, meletakkan satu nilai dulu. So I ni nampak tak ada tak istihar? Tak ada kan? Jadi kita kena istiharkan dia dulu. Jadi kat sini. So bila istihar, kita kena bagi nilai awalan. Nilai awalan, initialization tu kena bagi nilai awalan. Jadi awak letaklah satu nilai. Dalam soalan dia tak bagi tahu pula output macam mana. Jadi kau letak je lah apa-apa nilai yang sesuai. Letak je nilai yang sesuai. Ini soalan ringkas saya kan. Saya nak tengok macam mana awak faham ke tidak penggunaan dia nanti. So letak je nilai. Kemudian untuk Y kita akan gunakan operator hubungan. Untuk if, untuk Y, untuk for kita akan gunakan operator hubungan. Ya, untuk kita nak bagi jawapan yang keluar itu betul atau salah. Okey. Contohnya kalau kita dah isytiharkan I, so kita agak-agak nak buat apa ni? I tu lebih besar ke, I tu lebih kecil. Bergantung kepada logik awak lah. Okey, kalau awak buat dari sini, I lebih kecil. Katalah awak buat lebih kecil daripada 5. Buatlah 5. 10 boleh, 20 boleh. Sebabnya dalam soalan ni dia tak ada complete kan. Dia tak complete, dia tak cerita pula output dia macam mana. Jadi kamu buat je yang sesuai. I lebih kecil dari 5. I lebih kecil dari 30. Tapi soalan saya nak tanya satu. Awak istihar I sama dengan kosong. Ni, awak istihar I sama dengan kosong. Kemudian awak buat I lebih besar daripada berapa nak buat? 7. I lebih besar dari 7. Logik tak? Persoalan saya. Logik ke tak? Tak. Tak. Pasal apa tak? Sebab is continuous, dia tak akan berhenti.
Ya, pandai. Bagus. Ni yang dah bersedia nampak tu. InsyaAllah dapat A+ ni. Okay. So, kena letak yang sesuai. Sebab tu cikgu kata operator yang sesuai. Ya. Walaupun simbol ni macam logik je nak letak dekat Y kan. Sebab dia operator hubungan. Boleh je nak letak. Tak kisahlah mana-mana nak letak. Tapi yang sesuai. Faham? Yang sesuai. Kalau dia kata I tak sama dengan 7, itu logik juga kan. Tapi kalau lebih besar tu macam of course lah 0 tu takkan lebih besar. Betul? Bila takkan lebih besar, dia takkan buat pun. Dia takkan buat pun. Jadi bila dia takkan buat pun, macam what for kita nak wujudkan while ni? Untuk apa kita nak wujudkan while? So kita nak bagi dia boleh masuk. Okay, kita nak bagi dia boleh masuk. Jadi kita buatlah I lebih kecil ataupun yang sesuai. Lebih kecil sama dengan terpulang. Sebab saya pun tanya yang sesuai. Okay. Jadi jawapan dia ialah I lebih kecil lah. I lebih kecil. I lebih kecil daripada berapa tu nilai dia terpulang. Katalah saya letak kat sini 10. 10 lah. Okay. Kemudian ada C pula. Apa pula C ni? Nak letak apa menatang pula ni? C ni kan? Nak letak apa? So ini adalah satu apa orang panggil untuk pembilang. Pembilang bagi Y. Okay. Y ni takkan bergerak kalau kita tak letakkan dia satu pembilang. Dia mesti ada, for dengan while mesti ada pembilang. Counter. Supaya nak bagi dia bergerak. Kalau tidak nanti dia buat, dia duduk situ, lepas tu sama ada dia continue terus tanpa berhenti ataupun dia buat sekali terus keluar. Macam jadi if pula kan. Jadi kalau dalam kes ni apa nak buat? Kita akan letakkan I tambah-tambah, I tolak-tolak, I tambah sama dengan 2, boleh, tak kisah, dia tak ada masalah. Asalkan dia ada counter pembilang yang boleh menambah, menokok ataupun mengurang menokok ataupun kurang. So sama itu pun bergantung kepada logik. Kalau dalam kes ni eloknya apa? Kalau I sama dengan 0, I lebih kecil dari 10, I tambah-tambah lah. Takkan I tolak-tolak. Kan? Kalau I tolak-tolak, dia macam kena mulakan integer I sama dengan 10. I lebih besar daripada 0 contohnya. Kan? Lepas tu I tolak-tolak. Ini baru logik. Tapi kalau I sama dengan 0 mula daripada kecil, ujinya kecil, dia mesti menambah lah. Supaya ada stop nanti. Okay. Jadi kena tahu juga tentang operator cikgu sebut tadi. 3 operator tadi. Operator arithmetic, operator hubungan dan operator logical. Kena tahulah di mana nak guna, kat mana tempat yang sesuai. Ya, kena tahu. So operator logical ni ada dan, and, or dengan not. So untuk and, or dengan not ni, dia ada situasi dia lah situasi dia yang cikgu rasa ada soalan dia nanti. Okay. Itu adalah selesai pasal isu operator. Jadi lepas ni tengok balik, cuba tengok dan cuba ambil pedulilah sikit ya. Okay. Okay, ini terus kepada algoritma iaitu ini penting ya. Ini senang je soalan dia. Cikgu nak tanya apakah jenis struktur kawalan berdasarkan rajah yang dibagi. Ini struktur kawalan jenis apa? Ini struktur kawalan jenis apa? Ada berapa jenis struktur kawalan? Ada berapa jenis struktur kawalan? Dan ini jenis struktur kawalan jenis apa? Tolong tuliskan tolong tuliskan jawapan awak. Cikgu nak tengok. Apa jawapannya? Cikgu collect data baru 5 orang. Okay, saya tertutup lah pula. Apalah masalah saya hari ni. Tolong jawab balik Sorry. Saya tertutup. Okey, apakah jenis struktur kawalan berdasarkan rajah 2? Okey, sebelum awak nak jawab ni awak kena tahulah kan ada berapa jenis struktur kawalan? Ada berapa jenis struktur kawalan? 3. 3. Bagus. Apa dia? Yang pertama struktur kawalan urutan, yang kedua struktur kawalan pilihan, yang ketiga struktur kawalan ulangan. Terbaik.
Itu jawapan sebagai orang yang dah bersedia. Urutan, pilihan, ulangan. Okey, urutan juga kita kenali sebagai jujukan. Jadi kalau dalam soalan keluar struktur kawalan jujukan, dia merujuk kepada struktur kawalan urutan. Ya, kalau awak ingat lagi bahawa kalau dalam menengah rendah kita gunakan jujukan, dalam menengah atas kita gunakan urutan, tapi dua-dua membawa maksud yang sama. Okey, ikutlah nanti kata, alamak jujukan tu datang ke apa pula? Benda sama je belaka ya. Okey, semua kita struktur kawalan pilihan, ulangan. Ada yang jawab ulangan. Ada yang jawab dui pilihan. Okey. Yang pilihan cikgu bagi star. Pilihan. Star. Pilihan if. Pilihan if. Pilihan. Cikgu tak nak bagi star lah. Cikgu nak bagi pilihan tu je star. Hati-hati. Okey. Pilihan. Okey, bagus. Ini ada yang dah bersedia. Yang jawab selain daripada tu, mari kita ulas sikit ya. Okey, untuk soalan macam ni, bila dia tanya apakah jenis struktur kawalan, awak kena refer kepada 3. Urutan atau jujukan. Kena refer kepada pilihan. Pilihan ni ada berapa? Ada 3 kan? If tunggal, if else dan juga apa? Berganda kan? Else if. Okey. Kenapakah skrin saya yang asyik nak berubah aja? Okey. Kejap. Saya tutup kejap ya. Okey. Tak apa. Yang ini. Ini struktur dia. Cikgu besarkan. Okey. Yang ini kita namakan jujukan, urutan, pilihan dan juga apa lagi satu tadi? Ulangan. So ini kita adalah pilihan ya. Sebab apa saya cakap pilihan? Sebabnya kalau kita tengok kat sini, tengok kat sini ya. Tengok kat sini. Untuk pilihan ini kalau awak tengok, bagi ini dia tanya struktur kawalan. Struktur kawalan pilihan lah. Jawapan dia pilihan. Kenapa kalau jawab dui pilihan salah? Kenapa jawab pilihan if else salah? Cikgu tak cakap salah dia cuma cikgu tak bagi bintang cikgu tak bagi hati. Okey, bila dia tanya jenis struktur kawalan, jawapan dia refer kepada 3 perkara yang utama tadi, urutan, pilihan dan juga ulangan. Okey. Jadi awak hanya kita jawab sebab dia satu markah, kita jawab yang paling tepatlah. Kalau awak jawab pilihan if else semua, dia sebenarnya betul kalau saya yang tanda. Tapi sekarang ni kita tak tahu siapa yang tanda. Ya, kena ingat tu. Kita tak tahu siapa yang tanda. Jadi kalau awak nak jawab pilihan, ada je perkataan pilihan tu, insya-Allah lah bagi saya, insya-Allah awak boleh dapat markah. Tapi kena hati-hatilah ya, lain kali kena hati-hati. Jadi cadangan saya, struktur kawalan pilihan. Kalau awak rasa confused, awak letak dalam kurungan. Dui pilihan. Pilihan berganda. Whatever lah yang nama seterusnya tu kan. Pilihan tunggal. Itu awak buat dalam kurungan. Tapi nama penuh dia, struktur kawalan pilihan tu, tuliskan dia yang ini. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Bukan apa, kita kena faham juga pemeriksa ni. Pemeriksa dia terikat juga dengan syarat-syarat untuk pemakahan. Jadi kita kena faham juga pemeriksa. Jadi kita jangan bagi dia pening jangan pening ataupun Mak nak bagi betul ke tak, nak bagi betul ke tak kan. Jangan bagi macam tu. Jadi kita jawablah yang mengikut struktur kawalan pilihan. Dia memang pilihan kan. Cuma mungkin awak rasa confused kan. Dia dua pilihan ke, if else ke apa. Yang itu awak jawab dalam kurungan. Jadi sekurang-kurangnya pemeriksa senang hati nak makin nanti. Okey? Boleh? Oh cikgu, saya soalan. Alright.
Ya, teruskan. Tak apa. Sekiranya dalam buku teks kan, istilah jujukan tidak ada dalam buku teks tapi kita gunakan semasa exam, boleh ke cikgu? Boleh. Selagi mana sebenarnya dia tak ada dalam buku teks tingkatan 3, tingkatan 4. Tapi tidak bermakna dia salah. Dia ada dan digunakan dalam tingkatan 1, 2, 3. Boleh diguna pakai. Selagi mana dia tidak membawa maksud yang sangat berbeza. Contohnya macam struktur kawalan straightforward. Tak boleh lah. Sebab tidak ada dalam terma. Tapi urutan dengan jujukan memang ada dalam terma. Cuma sometimes orang guna urutan dalam bahasa Melayu, sometimes orang guna jujukan dalam bahasa Melayu. Boleh diterima. Sebab awak dah belajar kan dalam form 1, form 2, form 3. Ingat lagi tak? Ke dah tak ingat dah? Ke tak belajar? ASK. Masa tingkatan 1, 2, 3. Tak belajar. Kita tak belajar, cikgu beritahu jujukan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu. Mungkin juga soalan tu keluar jujukan. Jadi mungkin awak tak faham kan. Jadi jujukan refer kepada urutan. Urutan tu refer kepada jujukan. Dua perkara yang sama. Tapi seeloknya guna yang dalam buku teks lah. Guna dalam buku teks. Tapi kalau nak guna di luar, maksudnya buku teks tu ada tapi bukan buku teks. Tingkatan 4, 5. Boleh kita terima. Boleh kita terima, insya-Allah lah. Kalau tak terima kan, kita boleh petikai lah. Kenapa kau tak terima jawapan yang memang ada dalam buku teks kan? Boleh selagi mana ada dalam KPM tu boleh kita terima. Okey. Boleh? Ada soalan lagi tentang algoritma ni? Tentang struktur kawalan pilihan? Tentang struktur kawalan? Okey, dalam struktur kawalan lagi, satu lagi sebelum saya terlupa, perkara yang paling penting ialah penggunaan ini. Apa tu? Yang saya bulat tu. Penggunaan apa ni? Kita panggil. Boolean. Bagus. Kalau kamu buat yang ada syarat ni, kan? Mesti letak tidak atau benar. Bukan tidak benar, tak cantik tidak benar. Benar atau palsu. Ya atau tidak. Dia biar ada lawan cantik dia. Ya dengan tidak lah. Benar, palsu. Yes, no. True, false. Lawan dia biar comel lah. Biar comel. So, penting bila awak menggunakan simbol diamond ni, mesti ada ini. Sometimes awak tak guna benda ini, awak punya orang panggil apa, syarat ni akan jadi salah dan tidak boleh diberi markah. Rugi kan? Awak sebenarnya terror tapi terlupa nak letak ya tidak. Jadi pemeriksa pun pening. Which one is yes or no? Tak tahu mana satu. Jadi terus tak payah bagi markah. Rugi. Nampak tu kat situ. Jadi kena hati-hati bila awak menggunakan syarat, menggunakan simbol apa kita panggil ni, simbol diamond, ada orang panggil simbol rhombus, terpulang lah nak panggil simbol apa. Tak penting pun sebutan tu, yang penting kau guna tu betul. Dan dalam simbol ini, jangan pergi letak proses ke apa ke, kira ke tidak. Kita hanya letak yang ada penggunaan simbol operator. Operator apa? Operator umpukan, operator matematik, operator hubungan atau operator logical? Kita letak yang mana? Yang ada simbol apa? Siapa agak-agak boleh jawab? Kita tak simbol apa? Kalau kita guna kalau kita guna simbol ini. Simbol apa? Simbol diamond ni. Untuk pilihan. Pilihan. Tak, maksud cikgu begini ya. Kejap cikgu padam. Kalau kita gunakan simbol ini, ni simbol apa ni? Simbol diamond ni. Kita nak letak apa kat sini? Soalan pada pilihan tu. Kita nak letak apa penyataan dalam ni? Penyataan dia mestilah apa? Nak guna umpukan ke? Nak guna matematik ke? Operator matematik ke? Dalam ni nak guna operator apa? Operator logik.
Operator logik ke ataupun operator hubungan? Ada yang jawab operator logik? Ada lagi nak jawapan? Hubungan. Ada yang jawab? Okey. Okey, ada lagi? Ada lagi? Kita boleh tak guna operator matematik dalam ni? Kita kalau kat sini, kalau kita ada je simbol macam ni, selain dia mesti kena tulis juga which one is yes or no. Okay, katalah kat sini yes, kat sini no, kat sini ataupun sebaliknya. Di sini mestilah sama ada awak gunakan operator logical. Logical tahu kan? Logical pula dah. Operator hubungan ataupun operator logical. Logical pun boleh. Tapi yang paling penting sebenarnya hubungan. Dia mesti ada syarat sebenarnya. Dia bukanlah masukkan input duduk kat sini. Masukkan input. Tidak, dia tak duduk kat sini Dia tak duduk. Dia duduk yang kat sini simbol dia sama ada awak gunakan ini. Umpukan pun salah Kalau umpukan yang ada satu sama dengan pun salah. Dia kena ada ni equal yang akan memulangkan benar dengan palsu lah. Ni ataupun ini ataupun ini. Boleh tak nak gabung 2 atau 3 statement dalam satu syarat ni? Boleh. Yang itu kena gunakan tambahan sikit lah iaitu logical. And or not. Kan? Tak semestinya satu syarat. Cikgu kalau kami nak buat satu syarat pun boleh. Nak letakkan 2 syarat sekaligus dalam tu pun boleh. Tak ada masalah. Bergantung kepada awak yang buat algoritma. Selagi mana algoritma tu logik, kita terima. Okay, ada soalan? Cikgu, modulus tu operator apa cikgu? Modulus yang ini. Ya cikgu. Awak agak-agak operator apa? Adakah dia logical? Logical dia akan jawab yes or no. Kan? Kalau modulus ni dia jawab yes or no ke? Tak. Dia jawab apa? Arithmetic. Yes, good. Arithmetic. Dia akan pulangkan baki je kan? Betul tak? Dia akan pulangkan baki. So baki tu dia arithmetic lah. Thank you. Okay, ada soalan lagi? Cikgu, saya ada satu soalan. Alright, good. Tapi yang ni adalah tentang struktur kawalan ulangan. Untuk membezakan struktur kawalan ulangan while dengan for, biasanya kat bahagian pilihan ni kita beza dengan kita bezakan rajah tersebut berdasarkan mana kita letak benar dan tidak ke? Mana benar dan tidak. Sebenarnya untuk rajah bagi for dengan y, rajah dia sama. Rajahnya sama. Ya. Rajah dia sama. Cuma yang membezakan dia ialah cara penulisan kita dalam kod. Untuk for dengan y, rajah dia sama. Kalau awak kata ini rajah for, ini rajah y, itu salah. Sebenarnya rajah dia sama saja. Cuma cara kita menulis sebab algoritma for ni kalau dia beri, kita nanti ada contoh, dia beri nanti kita akan lukis. Nanti tak apa, saya ada contoh. Nanti kita lukis sama-sama. Okay. Rajah dia sama cuma cara coding, cara penulisan sintaks dalam atau cara tu yang berbeza. Sebab for boleh jadi y boleh jadi for. Yang mungkin sedikit berbeza rajah algoritma dia antara while dengan do while. Dia ada sedikit beza. Sebab yang mana kena dulu. Itu saja. Tapi kalau rajah untuk for dengan while sama. Sama. Cuma sintak yang kita gunakan tu je. Okay, tak apa. Terima kasih soalan tu. Nanti kita akan ulas. Sebenarnya memang ada soalan for. Terima kasih cikgu. Okay, thank you. Dah jom kita lukis. Lukiskan satu carta alih untuk atau cara yang menerima 2 nombor dan memaparkan jumlah sebagai output. Ini sebenarnya adalah satu soalan jalan penyelesaian masalah yang kita perlu melibatkan 8 step tadi. Pertama, kumpul dan analisis masalah. Inilah. Okey. So, cuba awak lukiskan carta alih untuk atau cara yang menerima. Ada ayat tu, yang menerima ni. Menerima 2 nombor dan memaparkan jumlah sebagai output. Lukis je sekarang. Lukis. Lepas tu upload. Tengok apa hasil dia.
Awak boleh lukis dekat kertas dulu. Lepas tu ambil gambar. Lepas tu upload. Boleh? Tak ada masalah. Atau kamu terror guna aplikasi dalam telefon, teruskan, silakan, tak ada masalah, upload je gambar. Sebab tu penting dalam kelas saya, dalam perkongsian saya ni, awak ada kertas, ada buku supaya senang nak catat, supaya nak ni. Lukis je, saya nak tengok rajah awak. Nanti kita komen satu-satu. Apakah yang boleh diterima, apakah yang kita kena ubah suai sikit. Cikgu Hana ni, kita nak habis masa dah ya? Pukul 12.30. 12.30 lebih kurang. Dekat mana? 12.30. Memang kena habis tepat 12.30 ataupun boleh lebih sikit-sikit? Boleh, saya rasa boleh lebih sikit-sikit. Sebab takut budak terlibat dengan kelas lain kan? Kalau ikutkan sekolah saya 12.30 last kelas lah. 12 kelas. Last class Okay, baru seorang je jawab. Mungkin lambat nak upload kan? Tak apa. Ada 2 minit lagi. Baru seorang. Tak apa. Teruskan melukis. Cikgu saya nak lukis carta alih pun saya tak tahu nak mula yang mana. Ni memang parah lah kalau tak tahu nak mula. Dia paling mudah carta alih ni mula. Paling mudah carta alih ialah mula. Mula tu kena tahu semua orang. Kalau tak tahu tu memang kategori parah. Semua orang kena tahu lukis mula. Mula. Okay, ada masa beberapa minit lagi. Ada lebih kurang 2 minit lagi. Lukis. Ambil gambar. Dan upload. Baru ada 2 orang yang jawab. Freehand je tak payah pakai pembaris ke apa ke. Kamu periksa nanti guna pembaris lah. Sekarang freehand je. Asalkan nampak rupa, udah cukup. Satu minit 20 saat. Ada yang cakap susahnya soalan ni cikgu. Ini basic ya. Untuk pengetahuan awak, soalan ini ada dalam buku teks. Siapa yang tak reti jawab ni memang tak pernah tengok buku teks lah. Okey, 40 saat lagi. 3 orang jawab. 3 orang jawab. Baru 3 orang yang jawab. 4 orang. Okey, mungkin ada masalah nak upload kan? Tak apa. Tak ada masalah. Teruskan. Ada beberapa orang. Yang penting ialah awak mesti juga mencuba. Kalau tak sempat upload, katalah masa dah tamat nanti, tak ada masalah. Awak compare je jawapan awak dengan apa saya komen nanti. Baru 6. Berapa orang lagi? Okay, good. Kita tengok jawapan yang pertama. Mula input XY, Z sama dengan X tambah Y, papa Z tamat. Okay, good. Mula integer A, B, masukkan 2 nombor, integer jumlah A tambah B, papa jumlah tamat. Okay. Ini dia tak nampak tapi saya boleh baca lah. Okay. Output jumlah. Okay. Mula
input. AB jumlah. Ini saya tak nampak. Okey, input jumlah output. Okey. So, untuk soalan ini, ya. Untuk soalan ini, masukkan 2 nombor. Perkara yang paling penting ialah apa dia? Lukis carta alih. Mula lah kan? Mula. So, bila awak lukis carta alih, lukis carta alih, kita kena lukis betul-betul lah ya. Bujur tu nampak bujur lah. Janganlah. Ni, tak perlu guna tulisan besar pun. Ini saya contoh lah. Dan dia tak boleh terapung ingat ya. Kalau boleh anak panah ni jangan terapung. Jangan buat macam ni. Dia terapung. Tak nak Okey, lepas tu input. So ada yang buat isytihar dulu. Tak ada masalah. Boleh kita boleh terima isytihar. Ada orang yang dia buat isytihar dulu kan. Isytihar norm 1, norm 2. Boleh. Kalau tak nak pun boleh. Tak nak buat pun boleh. Mula buat je terus. Input. Input norm 1, norm 2. Kenapa cikgu tak buat norm input AB ya? Cuba belajar gunakan pemboleh ubah dengan nama yang ada makna Input norm 1 ataupun nombor pertama dengan nombor kedua. Berbanding dengan AB. Belajar dari sekarang. Tak salah. Tapi cikgu apa panggil? Kita buat amalan terbaik. Dan pemboleh ubah biasanya kita guna amalan terbaik sebab sambil-sambil tu kita terus belajar. Kita gunakan huruf kecil untuk pemboleh ubah. Okey. Kemudian dia suruh tambah kan. Jadi tambah katalah ataupun jumlah sama dengan norm 1 tambah norm 2 proses. Lepas tu output. Simbol dia kena tepat sebab tadi saya nampak ada yang simbol tak berapa jelas. Yang paling penting mesti jelas kalau tak nak sampai kita was-was. Ini sengit ke ni straight? Yang itu memang kosong terus. Sebab bila kita nak bila cikgu dia menanda soalan macam ni, dia akan tengok kotak yang awak guna ni betul atau tidak dengan statement dalam dia. Itu adalah markah yang bergabung dia bukan simbol betul satu, statement betul satu, tidak. Simbol dan statement adalah satu markah. Jadi dia kena betul-betul dua tu kena betul. Yang itu output jum. Kemudian tamat. So ada yang buat satu-satu kan, ada yang buat input 1 kemudian dia buat lagi input 2, tak ada masalah, kita terima. Macam jawapan yang tadi kan, boleh kita terima juga. Jawapan yang sebelum itu. So ada soalan tak untuk ini? Ada soalan tak? Kotlah ada nak tanya. Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Good. So cikgu nak tutup sekejap di Skype. Cikgu nak terus pergi kepada soalan ini. Soalan ini. Soalan ini. Okey. Okey, katakanlah ini adalah satu soalan atau cara. Dan soalan dia bertanya, tuliskan pemboleh ubah yang ada dalam atur cara ini. Senaraikan pemboleh ubah yang ada dalam atur cara ini. Okey, bila soalan tu keluar macam ni, katalah soalan tu dia tidak tanya mengenai ralat, anggap walaupun soalan ini ada ralat, kena anggap soalan ini tiada ralat. Sebab soalan yang dia tanya tu mungkin tiada kaitan dengan ralat.
Jadi dia hanya bertanya tentang pemboleh ubah. Jadi walaupun atur cara ni sebenarnya kalau kita run, kalau katalah awak ni otak compiler, awak run, ada error ni. Kau jangan tulis pula ada error. Sebab dia tanya cerita pemboleh ubah, dia tak tanya error kan. Jadi kena anggap dia betul lah. Jadi soalan saya ialah nyatakan, senaraikan pemboleh ubah yang ada dalam atur cara ini. 1 minit dari sekarang. Senaraikan. Apakah pemboleh ubah yang ada dalam atur cara ini? So lepas ni kena belajar jugalah ya. Tengok atur cara. Ini atur cara Java. Nanti kena tengoklah atur cara PHP, atur cara HTML, atur cara JavaScript. Mana satu pemboleh ubah? Cikgu ajar Java je hari ni. Tapi kamu balik nanti study kena buka. Tengok atur cara PHP. Mana satu pemboleh ubah? Tengok atur cara JavaScript. Mana satu pemboleh ubah? Tengok atur cara HTML. Mana satu pemboleh ubah? Kamu kena tahulah pemboleh ubah dalam empat bahasa ni. Sebab ini bahasa yang kamu gunakan. Okey, baru 17 orang jawab ya. Saya nak tahu apa nama pemboleh ubah dia. Sekali lagi cikgu ulang ini atur cara Java kamu kena tengok lagi 3 bahasa yang kamu dah belajar kamu untuk kenal pasti apakah pemboleh ubah. Okey. Untuk yang jawapan ini tinggi berat BMI. Okey, good. Tinggi berat BMI, tinggi berat BMI, tinggi berat BMI. Okey, ada yang jawab integer dengan double. Okey, cikgu ulas nanti Okey, good. Good. Tinggi berat BMI, tinggi berat pun boleh, tinggi berat. Okey, jawapan yang paling tepat ialah tinggi berat dan BMI. So, di mana kita nak kenal pasti bagi atur cara Java ni? Kat sini yang ada ni. Pengisytiharan dan umpukan. Ini sebenarnya pengisytiharan termasuk umpukan yang diterima melalui papan kekunci. Sebab apa? Sebab dia gunakan scanner kat sini. Ya. Ni adalah tinggi berat sebab dia nak pemboleh ubah BMI. Okey, ada yang jawab integer dengan double. So itu adalah jenis data. Ada beza tu, ya, ada beza. Kalau dia tanya apakah jenis data bagi pemboleh ubah, baru kita jawab integer dengan double. Jangan jawab pula in double. Nanti dapat 1 markah je. Yang ni je markah saya bagi. Yang ini saya tak boleh bagi. Sebab jenis data ialah integer. Sintaks dia in. Jenis data dia integer. Ada beza tu. Jadi pemboleh ubah. Kena tahu pemboleh ubah tinggi, berat dan BMI. Okey, itu pemboleh ubah. Lepas tu. Okey. 1 minit. Pemala. Mana satu pemala dalam atur cara ini? Mana satu pemala dalam atur cara ini? Dalam Java, kita ada cara nak isytiharkan pemala. Ada tak dalam ini pemala? Ada tak pemala? Baru seorang jawab. Lagi lebih kurang 25 saat lagi. Okey. Pemala yang menjawab BMI. Tiada pemala integer. Okey. Yang tiada ni cikgu bagi hati. Jawapan dia tiada Jawapan dia tiada. Yang jawab ada tu tak ada masalah. Kita masih belajar kan. Kalau tidak tak nama orang belajar. Okey. So bagi kes ini tiada pemala Untuk Java kita nak kenal pasti pemala adalah dengan perkataan final.
Contohnya macam final double pi sama dengan 3.142. Itu per malar. Ya. Tapi kalau tak ada final, kita tak boleh anggap dia pemalar dalam Java. Ya, semua adalah pemboleh ubah walaupun dia huruf besar. Sebab mungkin awak confuse dengan huruf besar kan. Tiada konsep pemalar. Okay. Jadi sama juga dalam atur cara yang the rest tu, pemalar tu yang mana satu. Cuba carilah PHP kalau pemalar macam mana, JavaScript macam mana pemalar, HTML pun pemalarnya macam mana, kod lah ada kan. Carilah masa ni lah nak cari. Okay. Soalan seterusnya ialah output. So apa output bagi atur cara ini? Apakah output bagi atur cara ini? Output akhir saya lupa nak cakap. Apakah output akhir bagi atur cara ini? Output akhir bagi atur cara ini. Output akhir. Okey. Output akhir dia ialah BMI sama dengan yang ini saya boleh terima. Yang ini pun saya boleh terima. BMI dia output akhir output akhir. Okey, kat mana output akhir dia? Ini saya nak terima ke tak? Okey. Okey, output akhir, bila sebut output akhir ialah apa yang akan terkeluar di baris yang terakhir lah, sebab saya cikgu cakap tadi output terakhir. So output terakhir kita boleh tengok dekat sistem yang terakhir lah, sistem doa-doa yang terakhir. Jadi bila dia pamer, dia akan pamer BMI sama dengan ada nilai lah, sama ada 70 ke, ikut yang apa dia masuk. Ya, ada yang buat BMI sama dengan dibuat kosong macam tu. Cikgu biasa sebab soalan ni tak complete sebenarnya, bila dia nak tanya output dia akan cakap jika tinggi tu berapa, berat tu berapa, apakah output yang takkan terhasil. Jadi ada nilai lah kat sini mesti ada nilai biasanya. Okey, bagus, tapi kena hati-hatilah dengan soalan, baca betul-betul soalan. Kadang-kadang dia nak output semua. Bila nak output semua yang awak nampak ni, yang ada sistem ni kena ditulis, kena terpapar. Tapi soalan saya tadi output terakhir, jadi tengok yang terakhir sahaja. Biasanya soalan PSA dia akan ada nombor kat tepi. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah yang terhasil bagi baris 5? Apakah yang terhasil bagi baris 6? Jadi kena alert kena alert. Okey. So kita pun tak ada banyak masa, jadi cikgu terpaksa mencari soalan yang dia tanya tadi. Okey. Soalan ni. Soalan ini. So, soalan ini jelaskan apakah yang dilaksanakan oleh kod segmen atau cara di bawah. Apa yang dilaksanakan bagi kod segmen atau cara di bawah? Cikgu nak kamu ulaslah sikit kan. Apa kamu faham dengan atur cara ini, dengan segmen ini? For integer I sama dengan 0, I lebih kecil daripada 5, I tambah-tambah. System.out.print I. So, apa kamu faham dengan ini? Apakah yang dilaksanakan oleh kod segmen atau cara di bawah? Apa yang kamu faham dengan sintaks ini? For integer I sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I tambah-tambah. Kemudian system.out.print I. Apa yang kamu faham?
Okey, tak ada siapa pun yang nak menjawab. Apa yang kamu faham? Tulis je apa yang kamu rasa logik lah kalau nak jawab tu kan. Baru seorang. Tulis je, cikgu nak tengok jawapan kamu. Jelaskan apakah yang dilaksanakan oleh kos segmen atau cara di bawah. Okey, satu lagi konsep soalan bermula tahun ini ialah soalannya mestilah soalan yang dia tanya fungsi-fungsi. Dia bagi satu segmen dan dia akan tanya, ini buat apa? Baris ini buat apa? Baris ini buat apa? Jadi itulah yang kamu kena fokuskan. Jadi sebab itu penting kamu kena faham kena faham dia punya cara dia bertanya. Jadi sebab itulah cikgu tanya juga yang ini. Jadi jelaskan apakah yang dilaksanakan oleh kos segmen atau cara di bawah. Ini ada soalan-soalan yang biasa dia tanyalah. Dia akan tanya soalan yang ini buat apa? Okey, baris ni, baris 3 dengan 4 ni buat apa? Baris 4 dengan 5 ni buat apa? Apa kaitan baris 4 dengan baris 7? Contohnya. Itu dia tanya berkait-kait. Kena faham lah. Jadi cikgu-cikgu yang ikuti perkongsian saya ni boleh jugalah timbulkan idea tentang buat soalan kan. Soalan-soalan macam tu lah biasanya ditanya. Okey, baru 3 orang jawab. 15 saat lagi. Empat. Okey. So, hanya boleh papa I jika I adalah dalam julat kosong hingga 4 dan akan menambah 1 setiap kali selepas papa. Ini jawapan pertama. Okey, good. I lebih kecil dari 5. Okey, ini tak jelas sebab dia kata jelaskan. Jadi kena jelas. Integer I bermula dengan kosong mengalami penambahan sehingga 4 kerana nilai I perlukan lebih rendah daripada 5. Okey, boleh. Ini tulis balik. Okey, mungkin tak faham soalan, tak apa. So, bila dia kata jelaskan, mestilah awak kena jelaskan. Tak boleh buat ayat point ataupun ayat point boleh tapi kena jelas lah, kena detail. So, bila dia kata jelaskan, biasanya apa dia buat ni ya? Awak jelaskan, awak kena terjemahkan benda ni. Terjemahkan, cuba terjemahkan. Apa dia maksud dia? Isytiharkan I sama dengan kosong selagi I lebih kecil daripada 5 papar I ataupun aka papa I sebanyak 5 kali. Boleh juga yang menerangkan tentang ini. Okay, isytihar I sama dengan kosong selagi I lebih kecil dari 5 papa I. Boleh? Boleh buat macam tu. Jelaskan apakah yang dilaksanakan oleh kod segmen di bawah. Tapi kalau yang paling cantik apa dia? Paling cantik ialah penikod ini akan memaparkan I sebanyak 5 kali. Okey. Ayat dia mudah je tapi sampai saya tak letak markah saja je saya nak tengok awak jawab macam mana. Ikut soalan Okey, aku teruskan. Okey cikgu, saya tak sempat nak hantarkan gambar tersebut. Itu boleh tak saya letak macam ni? Kod ini akan memaparkan nombor 0 hingga 4 dalam satu baris sahaja secara berturutan tanpa space. Bagus. Itu pun jawapan yang boleh diterima. Sebab dia kata suruh jelaskan apakah yang dilaksanakan oleh kod segmen di bawah. Betul? Jadi kamu boleh ceritakan selagi mana kod ini menggambarkan, apa yang awak jelaskan itu menggambarkan kod ini. Kalau awak cakap memaparkan 0 hingga 0 hingga 4 sebaris, itu lagi detail kan. Jadi boleh. Dan menokok sebanyak 1 tu kena jelaskan juga saya lupa tadi. Menokok sebanyak 1 tu mesti jelaskan juga. Sebab dia kata jelaskan yang dilaksanakan. So kena jelaskan kod ni sebenarnya. Kalau awak nak terjemahkan kod boleh. Awak nak cerita secara global boleh. Tapi mesti ada kata kunci dia. Memaparkan I sebanyak berapa kali. Kan kalau nak cerita isytihar dengan menokok pun bagus. Tambah juga. Boleh. Itu sebabnya penting awak faham apa itu for dan apa itu why. Okay, yang bertanya tentang why tadi kan, for dengan why. Apa beza rajah kalau kita buat carta alih? Okay, jom kita ambil yang inilah.
Ambil yang ini. Awak buat for integer I sama dengan kosong. I lebih kecil daripada 5. I tambah-tambah. Lepas tu system.out.print. Cikgu pendekkan Kau jangan buat macam ni pula. Ni aku nak pendekkan je. Okay. Apa tadi? I. So macam mana nak buat carta alih? Carta alih dia mula. Sebab dia ada integer I. Cikgu suka terjemah kalau ada integer I, kita buat je istihar I. I, istihar. Tulis perkataan istihar ya. Istihar I sama dengan kosong. Kemudian buat syarat. I lebih kecil dari 5. Apa dia buat? Dia akan, kalau ya, dia buat apa? Kalau ya, dia akan cetak. Dia akan papar I. Kemudian dia akan buat apa? I tambah-tambah. Yes. Dan dia akan ulang. Dia akan ulang. Ya. Dia akan ulang. Adakah I tu lebih kecil dari 5? Ya. Lepas tu dia papar lagi, dia ulang. Dia papar lagi, dia ulang. Ini ya. Kalau tidak, dia pergi mana? Tamat lah. Dia tamat. Cikgu boleh ke tamat duduk belah kanan cikgu? Boleh, tak ada masalah. Cikgu saja dia lukis macam ni. Kadang-kadang papa tu duduk belah kanan kan, ikut. Tapi dia tak semestinya orang kata apa, ingat anak panah mesti ada. Anak panah ni mesti ada Dia tak ada, nanti dia salah. Okay. So tidak ada masalah. Cuma ingat bila yang kat sini mesti syarat dan mesti ada ya tidak. Dan bila dia looping dia patah balik. Yang bertanya tadi dia kata apa beza rajah for dengan while. So kalau awak buat for dengan while, rajahnya sama. Macam ni juga. Okay? Macam ni juga. Cuma sintaks tu awak boleh guna sama ada awak nak guna for atau guna while. Yang mungkin berbeza ialah mungkin do. Do dia ada beza sikit. Do dia akan buat dulu sebelum dia tanya. Dia akan buat dulu. Maksudnya dia akan papar dulu. I, macam mana pun dia akan papar I sebelum dia tanya. Maksudnya papar ni akan duduk atas lah. Sebelum dia bertanya I tu lebih kecil dari 5. I tambah-tambah. Macam tu. Ya? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Boleh? Cikgu, saya ada soalan yang BMI tu. Yang bagaimanakah kita dapat tahu outputnya sekiranya kita tak tahu data yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut? Okey. Kan cikgu cakap tadi, soalan cikgu tadi tak komplit. Soalan cikgu tadi tak berapa komplit. Biasanya bila soalan peperiksaan dia akan beritahu diberi tinggi berapa, berat berapa, apakah output terakhir yang akan dipaparkan. Itu soalan yang biasa dikeluar. Cikgu tadi saja cikgu nak tanya. Kalau output terakhir apa keluar? Ada yang jawab BMI sama dengan. Kalau buat jawab BMI sama dengan tu pun dah betul bagi cikgu lah untuk soalan cikgu tadi. Tapi kalau biasanya dia akan keluar BMI sama dengan berapa. Dia ada nilai. Dia mesti ada nilai. Dia mesti ada nilai. Jangan bimbang. Soalan cikgu tadi tak komplit. Cikgu tadi tak komplit. Okay. Jangan bimbang. Okey. Dan soalan, kita ada quiz ya. Cikgu ada buat quiz untuk hadiah. Cikgu ada bagi hadiah. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya soalan ini. Okey, soalan inilah. Soalan ini. Okey, berikut merupakan segmen sebuah kod atau cara. Apakah output yang terhasil sekiranya atau cara ini dilaksanakan? Dia bagi X sama dengan 4, I sama dengan integer I, lepas tu I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 12, I tambah-tambah, system.out.println I darab X. So apakah output yang terhasil sekiranya atau cara ini dilaksanakan? Agak-agak apa yang terhasil ya? Boleh faham tak atau cara ni? Ini guna for juga ya. X sama dengan 4. I ialah 1. Dia isytihar dulu tu, integer I tu dia isytihar dulu. Lepas tu digunakan I 1. Selagi I lebih kecil sama dengan 12, I tambah-tambah. Apa yang terpapar? Lepas tu I darab X. Siapa tahu?
Ini soalan yang terakhir sebelum kita pergi kepada soalan kuis. Satu lagi petua cikgu nak bagi tahu, kalau kamu ni rasa blur sangat masa nak jawab exam nanti, jangan tinggalkan kosong tolong jawab, tolong juga jawab, tapi jawab yang paling hampir. Yang paling hampir lah, jangan jawab lambang sangat yang paling hampir, yang bukan rasa agak-agak tu boleh lah cuma tak pasti. Yang itu, letakkan jawapan itu, jangan biarkan kosong. Sebab kadang-kadang jawapan kamu tu kita boleh terima pemeriksa mungkin boleh terima. Cikgu tak tahulah pemeriksa kamu terima ke tak kan, tapi dia mungkin boleh terima. Jadi kita ambil langkah-langkah keselamatan lah Jangan cepat putus asa, jangan tengok soalan susah je terus tak nak tengok. Tinggalkan dulu sekejap, cuba jawab soalan-soalan yang senang dulu, yang awak rasa boleh jawab. Tapi jangan lupa patah balik jangan biarkan kosong. Patah balik dan cuba jawab dengan jawapan yang paling hampir. Kadang-kadang hint tu ada dalam soalan. Belik dulu soalan depan. Pokoklah boleh guna untuk di soalan yang awak perlukan tadi. Baru 5 orang. 40 saat lagi. Saat lagi. Baru 8 orang. Daripada 89 orang, baru 8 orang yang menjawab. Yang lain tak nak jawab. Nak tengok je jawapan kawan. Tak apa. Okey. Ada yang jawab 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Wah, ni terus run ke apa? Okey, ada yang jawab ni. Okey. Jawapan yang tepat yang warna hitam ni lah Yang warna hitam ni. 4, 8, 12 semua. Okey. So, kenapa jawapan yang hitam tu cikgu terima? Sebab dia ada LN nampak ni LN. LN ni dia akan bawa jawapan awak ke bawah. Kalau dia ada print sahaja, jawapan awak mungkin 4, 8, 1 darab 4, 4, 2 darab 4, 8, 3 darab 4, 12. Mungkin dia jawab macam tu. Tapi sebab dia ada LN, dia akan jawab ke bawah. Iaitu ni sifir ni sebenarnya atau cara untuk sifir 4 sifir 4. 1 darab ni 1, I 1. Okey, bila awak nak jawab soalan macam ni, jangan lupa buat semakan meja. Okey, I tu 1, lepas tu X tu 4. Memang confirm lah X tu 4 kan, memang takkan berubah dah X tu 4. Jadi apa yang papa output dia kat sini. Jadi kalau I 1, I lebih kecil dari 12, betul. So I print I darab 4. 1 darab 4, 4. Kemudian dia tambah-tambah. Bila tambah-tambah I 2. 2 lebih kecil daripada 12, ya. 2 darab 4, 8. 2 darab 4, X 4, dia dah 8. Jadi dia papa 8. Naik balik, I tambah-tambah 3. 3 lebih kecil daripada 12, betul. 3 darab 4, 12. Dan seterusnya sampailah dia berhenti. Jadi sebab tu jawapan yang warna gelap tadi kita beri betul. Jadi kena belajar guna ni. Lepas tu 4. Lepas tu sampai berapa? Lepas tu sampai 12. Adakah 12 lebih kecil daripada 12? Jawapan dia tak. Bila dia tak, dia stop. Bila dia stop, sampai situ je lah jawapan dia. Berapa dia berhenti tu. Okay. Yang ni dia kata 12 lebih kecil sama dengan kan. Okay, jadi kalau sama dengan maksudnya betul lah dia buat lagi. 12 darab 12, 12 darab 12 berapa? 144. Kemudian dia akan tambah lagi 1, 13. 13 lebih kecil daripada 12. Dia tidak. Bila dia tidak baru dia stop. Okay. Jadi untuk tajuk ini sebenarnya cikgu tak sempat nak ulas lagi beberapa soalan, contohnya macam amalan terbaik, tata susunan. Jadi kamu kena refer balik lah sebab tata susunan juga adalah salah satu soalan favourite yang selalu keluar, cikgu ulang balik, yang selalu keluar, dah 3 kali dah keluar je manjang. Jadi tahun ni mungkin keluar juga tapi soalan dia tak panjang setakat ni. Okay.
Dan satu lagi soalan yang cikgu nak utarakan, tiba-tiba datang idea kan, iaitu tentang jana penyelesaian tadi yang 1 sampai 8 tadi. Cuba juga baca teori yang ada dalam buku teks. Kemungkinan besar soalan itu akan keluar teori. 10 markah ke 15 markah, kemungkinan besar. Cikgu tak kata keluar, cikgu kata kemungkinan aja. Jadi cuba baca juga teori itu supaya dapat idea. Katalah dia bagi masalah, macam mana kamu nak selesaikan guna 8 konsep tadi. Jadi kamu dah dapat idea, okey nak kena jawab macam ni, macam ni. Ada dalam buku teks, baca balik buku teks kat tempat. Okay. So, sebab bila yang melibatkan 10 dengan 15 markah sebenarnya kan ada satu sesi lain sebab itu dia perlukan penjelasan lebih lanjut. Yang ini cikgu bincang pasal A saja. Okay, tanpa buang masa, masa kita pun dah lebih-lebih kan. So, cikgu nak bagi quizzes, boleh jawab. Kita start live quiz. Adakah cikgu perlu soalan ini ataupun perlu soalan yang kedua? Kejap. Library. Cikgu pergi pada soalan yang pertama lah. Soalan yang pertama. Okay, start live quiz. Jadi bolehlah masuk dan jawablah beramai-ramai. Ya. Jawablah dan okay. Cikgu bagi masa lebih kurang dalam 1 minit sebelum kamu mula. Nampak ke muka depan ni? Nampak. Nampak Join quiz. Silakan join, tuliskan nama yang sebenar ya. Supaya nanti senang bila jadi pemenang, cikgu boleh refer pada yang berkenaan. Baru seorang masuk. Ada hadiah sikit 3 peserta yang teratas. InsyaAllah. Tak banyak soalan, 5 je. Okay, pelajar SMK Perumput masuk. Rugi tak masuk. Ini memang best punya hadiah. Masuk. Masuk dapat makan amalan baik lagi. Amalan baik ya. Hmm. Saya pun tak isi amalan baik. Nak kena isi lepas ni. Okay, teruskan. Orang ada berapa orang ni? Baru 25. Cikgu Masyita pun masuk ke? Nanti kalau menang, Cikgu Masyita dapat hadiah kat Adi, kat Hakim. Masuklah, cikgu pun boleh masuk, tak ada masalah. Aduh. Kita ada 140 peserta ni. Jom. Jom masuk. Tadilah saya tanya ada berapa kerat je jawab kan? Okey, tapi lepas ni dapat idea lah kan apa nak study. Janganlah sampai habis ni pun tak study lagi. Cuba cari cuma jangan malukan kaum jangan malukan cikgu kamu. Ingat maruah cikgu kamu tu kamu menjawab periksa tu. Okey, cikgu rasa cikgu nak mula dah ni. Berapa orang dah? 41. Okey, cikgu bagi 50. Teruskan. Tambah. Join boleh join. Dia jangan bimbang, dia tak ada soalan macam tadi, semua soalan objektif, kamu boleh pilih. Kamu boleh klik dia tak ada objektif jugalah. Maksudnya kamu kena faham dan pilihlah mana satu jawapan yang perlu kamu jawab. Baru 46. Cikgu bagi 50, cikgu start. Come on. Dah terberhenti dah. Okey, baru 47. Lagi 3 orang.
Okey lah. Cikgu start Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Oi, dah berakhir dah ke?
Okey. Okey. Tahniah kepada pemenang. So nanti siapa yang berkenaan tu saya ambil nombor 2, 3 dan 4 Saya ambil nombor 2, 3 dan 4. Untuk ni yang 1% ni saya tahu siapa dia. Okey, yang nombor 2, 3, 4 ni tolong maklum pada saya, mesej pada saya, sekolah mana Land Pengying siapa? Land Pengying? Tak apa, nanti beritahu. Cikgu akan bagi nombor telefon cikgu dekat dalam ruangan chatting. Nombor telefon cikgu Nanti kamu mesej cikgu ya. Siapa yang ada soalan pun boleh tanya cikgu, tak ada masalah. Nanti mesej cikgu yang 3 orang tadi, nombor 2, 3 dengan 4. Okey, soalan dia macam mana tadi? Apa jawapan dia? Ini jawapan dia ya. Saya exit balik, saya tunjukkan jawapan dia library. So, untuk soalan, dia ada banyak soalan pengaturcaraan ni. Satu lagi kamu boleh tengok daripada Cikgu Ramadan untuk yang ni. Okey, so untuk soalan ni tandakan amalan terbaik. So amalan terbaik jawapan dia apa? Jawapan dia final double pi dan juga string boolean ya. Integer nombor ni, sekejap. Integer nombor ni kita tak terima sebab dia bukan amalan terbaik. Memang betul tak ada masalah tapi dia bukan amalan terbaik sebab dia gunakan huruf besar. Untuk boolean keputusan ni pun kita tak terima sebabnya kalau untuk pemboleh ubah biasanya kita gunakan huruf kecil. Tricky je soalan dia. Okey, tandakan perwakilan algoritma yang ada dalam pengaturcaraan. Yang kamu belajar kod pseudo catat alih. Tapi kamu kena ingat ya, papan cerita juga dan diagram adalah sebahagian daripada perwakilan algoritma. Okey, untuk soalan yang ketiga, X sama dengan 10, Y sama dengan 10, maka jadi jawapan dia X equal to Y adalah benar. Ya. Ada yang jawab X sama dengan Y adalah benar. Ini bukan hubungan ini umpukan. Umpukan dia tidak ada keluarkan benar dengan palsu. Yang keluarkan benar dengan palsu bila ada tanda sama dengan 2 kali ni. Tanda sama dengan 2 kali. Ini. Ini yang ni tak keluar. Okey, untuk soalan keempat, jika norm 1, 3 dan norm 2, 4, apakah kod yang sesuai untuk segmen mencari purata 2 nombor? Jawapan dia yang inilah, integer purata sama dengan norm 1 tambah norm bagi 2. Dia mesti duduk dalam kurungan dia tak boleh duduk luar kurungan sebab nanti dia akan buat kiraan yang tak logik. Okey, untuk soalan yang kelima, pengaturcaraan ini cetak. Okey, ini cetak untuk Papa Hello. So jawapan yang paling tepat apa dia? Jawapan yang paling tepat yang inilah, hello world. Ingat ya, setiap baris statement dalam pengaturcaraan Java mesti diakhiri dengan tanda semicolon. Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada pemenang. Nanti mesej cikgu untuk cikgu bagi hadiah. Okey, cikgu rasa cukuplah setakat tu. Dah lebih-lebih masa dah. Cikgu minta maaf sangat-sangat. Cikgu pulangkan balik kepada Cikgu Hanani. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Farida, perkongsian yang sangat-sangat padat, sangat-sangat memberikan idea dan kita nampaklah bagaimana respon pelajar sebenarnya kan. Dia memang sangat-sangat interaktif lah Cikgu Farida punya perkongsian dengan pelajar. So terima kasih banyak kepada Cikgu Farida, kepada semua yang menyertai teknik menjawab SPM untuk subjek sains komputer pada hari ini. Moga-moga tahun depan mungkin akan jemput Cikgu Farida lagi untuk batch yang akan datang pula. Okay. Terima kasih banyak Cikgu Farida. Sangat-sangat memberi manfaat. Okay, terima kasih semua. Terima kasih dan minta maaf ya sebagai segala kekurangan. Kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan pada nombor telefon yang cikgu bagi dalam ruangan chatting tu nanti. Terima kasih jemput saya Cikgu Hanani. Minta maaf ya apa-apa yang kurang. Terima kasih Cikgu. Okey, saya akan endkan dalam kiraan 5. Okey. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Bye. Cikgu. 4, Terima kasih cikgu. 2, 1. Bye-bye. Bye-bye. See you.